Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar pelajar-pelajar sekalian? Baik, hari ini kita sambung lagi siri pengajian kita, dan pada hari ini kita lihat satu tajuk, iaitu di bawah tajuk institusi khalifah. Dan di bawah tajuk institusi khalifah ini kita ingin melihat tentang konsep dan tanggungjawab seorang khalifah. Maknanya kita kena faham gapo konsep dan juga gapo tanggungjawab sebagai seorang khalifah. Sebab soalan boleh tanya dalam pelbagai bentuk. Bincangkan konsep dan tanggungjawab seorang khalifah. Contoh soalan. Baik, sebagaimana biasa, bila kita nak menulis, kita kena jelaskan tentang latar belakang, ataupun kita nyatakan dulu tentang apa itu institusi khalifah. Apa yang penting awak tahu ialah institusi khalifah ini datanya selepas daripada kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka pengganti baginda ini disebut sebagai khalifah. Dan institusi khalifah yang pertama ini disebut sebagai era Khulafa' ar-Rashidin, iaitu bermula daripada Abu Bakar, Umar, Uthman dan juga Ali. Era khalifah seterusnya ialah di bawah khalifah kerajaan Umayyah, kemudian diganti pula dengan kerajaan Abbasiyah. Baik, itu dari segi pengenalan dia. Kemudian kita nyatakan pula apakah konsep khalifah. Gapo sebenarnya khalifah ni? Khalifah ialah berasal daripada perkataan Arab yang bermaksud pengganti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan konsep khalifah ini merujuk kepada jawatan sebagai ketua Islam bagi menggantikan kepimpinan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selepas kewafatan baginda. Dan pelantikan khalifah mestilah mengikut syarat-syarat yang tertentu, iaitu khalifah mestilah terdiri daripada seorang lelaki Islam yang mempunyai istiqamah dalam akidah dan mengeluarkan pendapat, tidak cacat anggota yang boleh menghalang daripada menjalankan tugas-tugas, serta mempunyai ilmu pengetahuan yang tinggi sama ada dalam bidang agama dan juga dalam bidang pentadbiran. Maksudnya di sini, khalifah tu mestilah seorang yang sempurna. Cukup syarat dia. Iaitu apa syarat yang pertama? Iaitu yang pertama, seorang lelaki. Dia tak boleh seorang perempuan. Walaupun dia alim macam mana, khalifah tak boleh dilantik daripada kalangan orang perempuan. Sebab dalam Islam sendiri sudah menyatakan bahawasanya ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, iaitu lelaki itu adalah pemimpin bagi kaum perempuan. Dia tak boleh lantik kaum perempuan sebagai khalifah. Jadi syarat yang pertama ialah mesti terdiri daripada orang lelaki Islam. Tak boleh daripada agama lain, itu wajib. Dan juga mempunyai istiqamah dalam akidah. Istiqamah dalam akidah ni macam mana? Maksudnya mesti dia ini beristiqamah dalam akidah, memegang akidah Islam. Tidak kata semata tubik sepetang masuk, tak boleh. Dan istiqamah dalam mengeluarkan pendapat. Satu lagi ialah tidak cacat anggota. Tak boleh menghalang daripada dia sendiri menjalankan aktiviti-aktiviti dalam urusan pentadbiran. Contohnya, tidak cacat seperti buta. Orang buta nak berjalan terpaksa bergantung kepada orang lain, iaitu dipimpin. Jadi, tidak sesuai untuk menjalankan pentadbiran kerana masalah panca indera yang cacat ataupun tak ada kaki sebelah contoh. Ini sudah pasti menghalang dalam menjalankan aktiviti pentadbiran sehari-harian. Dan ciri-ciri khalifah pula mestilah orang yang baik, orang yang wara' dan juga mahir dalam ilmu keagamaan dan pentadbiran. Dengan kata lain, orang yang alim. Dan proses pelantikan khalifah ini adalah melalui satu majlis syura, seperti yang berlaku ke atas perlantikan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Maknanya nak dilantik sebagai khalifah mestilah melalui majlis syura. Gapo itu majlis syura? Iaitu ijma', pakat, berhimpun pokok bijak pandai untuk berbincang berkaitan dengan perlantikan seorang khalifah. Ada majlis syura, dengan kata lain majlis mesyuarat. Baik, itu adalah konsep khalifah. Kemudian yang kedua kita nak lihat ialah berkaitan dengan tanggungjawab seorang khalifah. Apakah tanggungjawab seorang khalifah? Baik, menurut Ibnul Khaldun, dia kata tugas khalifah ialah untuk menegakkan agama dan mentadbir dunia mengikut hukum syarak untuk kebaikan dunia dan akhirat.
Ibn Khaldun menggariskan, dia kata khalifah ni tugas dia sebenar ialah berjuang menegakkan agama dan juga mentadbir dunia ini mengikut hukum hakam syariat Islam, dan juga mestilah untuk kebaikan di dunia dan juga kebaikan di akhirat. Maknanya dunia dapat, akhirat pun dapat. Baik, seorang khalifah mesti bertanggungjawab dalam mengendalikan urusan pentadbiran negara dengan melaksanakan hukum-hukum agama dengan adil. Pertama, kena menjalankan hukum-hukum agama itu dengan adil. Dan pelaksanaan hukum tersebut pula mesti mengikut hukum-hukum yang telah pun terkandung di dalam Al-Quran. Jangan pandang-pandang, sebab Islam ini telah menggariskan ataupun telah ada perlembagaannya sendiri, iaitu Al-Quran. Jadi segala bentuk pentadbiran, hukum hakam yang hendak dilakukan ialah mestilah mengikut Al-Quran. Dan selain pada itu juga, perkara-perkara yang berkaitan dengan perundangan seperti pelantikan hakim, saksi, pelaksanaan hukum mestilah dikawal dengan betul dan tepat. Kemudian khalifah juga bertanggungjawab menyebarkan ilmu kepada rakyat, di samping menyediakan kemudahan awam untuk kebajikan rakyat seperti sekolah, masjid dan hospital. Selain itu juga perlu memastikan bahawa perpaduan dalam kalangan masyarakat adalah utuh. Maknanya, apa peranan khalifah? Iaitu, pertama, mestilah dia boleh menyebarkan ilmu kepada rakyat. Mesti menyebarkan ilmu, buat sekolah, menyediakan kemudahan-kemudahan awam, menyediakan masjid dan pelbagai-bagai jenis infrastruktur supaya menjadi kemudahan rakyat untuk menimba ilmu pengetahuan. Begitu juga dengan kemudahan-kemudahan awam yang lain seperti jalan, hospital dan sebagainya. Dan apa yang penting juga ialah khalifah mestilah memastikan perpaduan dalam kalangan masyarakat orang Islam itu sangat-sangat utuh, supaya orang Islam ini tidak berpecah belah dan bercerai-berai. Selain daripada itu, khalifah juga bertanggungjawab menjaga keamanan dan juga keselamatan rakyat serta negara daripada ancaman musuh, sama ada dari dalam ataupun di luar negara. Maknanya khalifah mesti menjaga keamanan negara dan juga keselamatan rakyat daripada pencerobohan musuh, sama ada musuh daripada dalam negara ataupun musuh daripada luar negara. Kita ambil contoh satu. Ketika pemerintahan Khalifah Umar Al-Khattab, beliau telah memperkemaskan pasukan tentera Islam bagi melindungi keselamatan negara daripada kuasa asing, iaitu Byzantine dan juga Parsi. Sebagai kesimpulannya, kita katakan khalifah mempunyai tanggungjawab yang besar yang diamanahkan oleh rakyat terhadapnya. Oleh itu, seorang khalifah yang hendak dipilih sepatutnya memiliki keupayaan dan kemampuan dalam pelbagai aspek, termasuklah aspek agama, aspek kemahiran dan juga dalam aspek pentadbiran. Jadi kalau nak pilih khalifah, mestilah mempunyai ciri-ciri yang telah disebutkan tadi. Sebab khalifah ini mempunyai tanggungjawab yang sangat besar yang diamanahkan oleh rakyat terhadapnya. Kemudian pelantikan khalifah tanpa berdasarkan kelayakan akan memusnahkan dan menghancurkan sebuah kerajaan dan akan menyebabkan timbul rasa tidak puas hati dalam kalangan rakyat jelata. Maka jelaslah kepada kita bahawasanya pelantikan seseorang khalifah itu perlulah dilihat dari segi kelayakannya. Sebab kalau tak layak, dia akan menghancurkan pentadbiran dalam sesebuah negara. Jadi cukup sekadar itu dulu untuk hari ini, dan kita sambung lagi pengajian kita untuk siri-siri yang akan datang. Sehingga itu, cikgu sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.